Dia tak pakai lampu. Dia jogging tak pakai lampu, pakai baju biru sama macam mereka juga. Geng-geng mereka semua pakai baju biru. Jadi kita pun tengoklah juga kan. Bila kita tengok sekali sekali dia nak keluar, dia akan keluar. Dia TikTok macam tu, tengok cerita hantu dia akan keluar cerita hantu. Lepas tu dia polikan dia. Jadi kerja tu. Sebab apa? Jin tu cerita jin, kita cerita kita ni, sebab tu dia hafal sini. Allah jadikan jin dan manusia ni duk kacau dia lah. Lepas tu dia tulis situ. Jin pun dah tak senang nak jogging malam-malam. Lepas tu kan dia pun lari si jin tu. Dia lari. Lepas tu lepas kata, "Hei, berhenti." Tak pasal apa dia buat apa nak suruh dia berhenti. Lepas tu dia pun berhenti, beralih-beralih tak ada muka. Masuk dalam kamera tu, capture memang tak ada muka. Tak pasal pula kita nampak jin tak ada muka. Ada badan je. Dia pusing tak ada muka, memang tak ada muka. Lepas tu dia lari, dia kan sesat. Pergi tempat dia lah. Tunjuk muka lagi, dia pula lari kan. Dia agak-agak cari juga tu yang heran tu. Tu dia kata jadi jin manusia ni Allah jadikan untuk ibadat. Dia pun jenis nakai juga macam kita. Dia ada jenis nakai, kita pun ada jenis nakai. Sama yang manusia dengan jin tu. Okey, kalau kita kata segala puji ya, segala puji semalam kita dah sembang dah pasal puji kan. Khadim puji khadim. Khadim puji hadis. Tidak? Khadim tu Allah lah. Allah puji Allah ya, khadim puji khadim. Sebab sini tak sembang lagi kan. Kemudian yang ada 4 pujian ya, 4 pujian ya. Khadim puji khadim. Khadim puji hadis. Khadim ni tidak ada permulaan, iaitu Allah lah. Khadim maksudnya tak ada permulaan ya. Tak ada permulaan. Hadis ni ada permulaan. Hadis manusia lah, makhluk. Allah puji makhluk. Jadi hadis puji khadim dan juga hadis puji hadis. Okey, 4 jenis pujian. Kita disunatkan memuji. Jangan takut nak puji. Kalau ada kawan kita, kalau kita nak puji, kita puji. Sebab apa kita disunatkan puji? Supaya kita menzahirkan nikmat, menzahirkan kesyukuran atas nikmat Allah Ta'ala. So jangan takut nak puji orang. Boleh puji, tapi tengok dia punya puji tu dekat orang tu macam mana. Kalau puji-puji tatah jalan pun duduk herot dia baca tu kan, dia baca terjongkek, dia seronok sangat orang puji dia tu kan. Tu jangan puji dah. Jangan puji dah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia selalu dengar sahabat-sahabat memuji di antara mereka sendiri. Cuma ada satu kes tu, bila seorang lelaki ni dipuji oleh kawan-kawan dia, Nabi kata kat kawan-kawan dia apa? Engkau sedang memenggal kepala sahabat kamu. Sebab semakin dia puji, semakin dia jadi sombong. Jadi kita senang saja. Bila orang puji kita, memang kita pun tahu kita tak ada apa pun. Allah yang bagi kat kita. Kita kata apa? Alhamdulillah. Habis cerita. Alhamdulillah. Semoga saya terus dengan ketaatan insya-Allah. Semoga terus saya bersyukur dengan nikmat Allah ni. Sama-sama kita merasa nikmat Allah. Terpuji je, tak ada masalah. Kadang-kadang bila kita tak reti, kita tak berani nak puji. Okey. Jadi puji-pujian tadi ada berapa jenis semua? 4 jenis. Boleh ulang lagi sekali tak? Khadim puji khadim, iaitu Allah puji diri Allah sendiri. Ada dalam mana? Surah Al-Quran. Awal-awal sekali pun Allah tulis apa? Dalam surah Quran mula-mula apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu dia. Allah, alhamdu tu adalah kalimah mufrad, iaitu kita kata singular lah kalau dalam bahasa Inggeris tu. Cuma bila ada al tu dia lebih kepada pujian-pujian. Jadi dia banyak lah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Quran pun dimulakan dengan alhamdulillah. Sebab tu kita kalau orang ceramah pun orang akan sebut alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Itu dia punya kaedah dia. Kalau kita tengok di sini ada 4 cara mengarang kitab. Yang pertamanya, kalau kita nak karang kitab, kita nak tulis kitab kita ke, pokok dah lepas ni nak buat kitab ke, nak tulis ke, pertama mesti ada bismillah. Itu nombor 1. Itu kaedah dia kalau kita buat kitab. Kalau buku kita sendiri pun tak apa. Kita tengok muka surat depan ada bismillah dah. Ada dah. Siapa tak tulis bismillah lagi tuliskan. Buku nota. Tulis dah lah. Pertama bismillah dengan nama Allah. Okey. Nombor 2, lepas bismillah adanya alhamdulillah. Mesti kita tulis. Dah tulis belum? Tak tulis sekarang. Tulis sekarang. Tulis buku kita alhamdulillahirabbil alamin. Tulis macam tu. Segala puji bagi Allah. Ni cara orang nak karang kitab lah.
Kadang-kadang kita pun ada juga, kita nak ada kitab-kitab kita sendiri kan. Kitab kita sendiri. Alhamdulillah, pujiannya. Yang ketiga, kalau kita beli kitab, kita akan tengok, kita tak relate pun. Sebab kita buka kitab, kita terus pergi ke isi. Tapi kalau kita nak mengaji kitab, memang kita buat macam ni. Lambat kan, susah nak sampai tengok. Memang lambat. Mengaji kitab memang lambat. Kalau duduk kat pondok tak apa, dia hari-hari berapa jam pun duduk mengaji kan. Kita mengaji tasawuf sebulan sekali. Lah suara jadi lain dah pasal buat tau. Kering kot tau. Suara seksi tu. Tapi penat suara seksi. Penat pasal kita nak ulang suara. Habis-habis kelas tu terkedang tu. Tutup buku, buka tudung, buka apa? Baju apa? Buka jubah. Cardigan. Cardigan, buka tudung, buka cardigan. Lempang atas kursi tu ya. Abang nak lempang. Terus bong atas kursi sofa. Suami ajak tidur, abang tak larat, abang pergi tidur dulu abang. Bagian ni tak setengah jam tak larat semua. Penat. Sebaiklah ada sikit tu lah kan apa orang kata. Apa nama kata? Umairah. Saya kata kat abang kalau tak ada Umairah pingsan dah. Sebab Umairah alhamdulillah bagi kuat sikit lah, insya-Allah. Dia tak pernah lena kat siang. Sat sembang-sembang juga sat minum yang sana. Boleh nak sembang sat kan? Minum Umairah kena minum air banyak. Okey, alhamdulillah. Apa tadi? Bismillah, basmalah. Lepas basmalah? Alhamdulillah. Lepas alhamdulillah? Tak abang lagi? Lepas alhamdulillah tu 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Setengah kitab lah. Tapi kitab Penawar Bagi Hati tak ada 2 kalimah syahadah. Setengah kitab. Kalau ikut dia punya sifir wajib dia macam tu lah kalau orang nak karang lah. Tapi kalau kitab Penawar Bagi Hati tak ada. Yang kali belik, kalau ada Tok Guru buka kitab, kita tengok kitab-kitab kan banyak-banyak kitab. Cuba tengok ada tak benda-benda ni. Ada setengah ada setengah tak ada. Tapi basmalah alhamdulillah selalu ada lah. Kadang syahadah tu tak ada. Kadang syahadah tak ada. Jadi kadang tak ada. Kalau Penawar Bagi Hati tak ada syahadah. Okey? Okey, boleh ustazah. Okey. Lepas kalimah syahadah, dia terus salawat dan salam ke atas Rasulullah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah. Itu dia 4 cara orang menulis kitab. 4 cara orang menulis kitab ya. Alright, kita teruskan lagi. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah lagi yang sangat mengetahui ia, yakni Allah, akan yang tersembunyi di dalam dada. Tersembunyi di dalam Allah ciptakan jin dan manusia untuk buat ibadah, dan Allah ni mengetahui apa yang simpan dalam dada, yang sembunyi dalam dada, yang sembunyi dalam dada dan mata yang khianat. Okey, sampai kat situ dulu. Jadi Allah ni dia tahu apa yang sembunyi dalam dada. Cuba tengok muka surat 45 kalau buku kita ni. Awak tu. Kena beli satu ni buku dekat Amal ni bagi dia mengaji sekali. Amal boleh baca kan? Amal besar dah. Yusra boleh baca lagi? Tak lagi. Oh, depa 3 orang tak ada buku lagi. Tak ada lagi. Nanti Ustazah beli kat depa. Saya bisa bawa main. 3 orang 4 orang. Nanti Ustazah bawa main. Okey, nanti Ustazah bagi minggu depan lah. Insya-Allah lah mesti Ustazah balik pada KL. Esok Ustazah pergi KL dah. Lu jalan. Pergi makan angin lah. Pergi malam ada kelas. Tak boleh Alman juga nak berjalan. Malam ada kelas. Petang tak ada kelas, malam. Kelas malam. Tu minggu berapa tengok lagi jadual tu? Ya, betul ni. Sekejap kita tengok lain. Okey, kejap. Lupa dah tu. Seorang lagi, satu lagi lah. Okey, tak apa, nanti kita adjust lain lah. Okey, tak apa. Lupa tu kalau kat pasal tak apa. Muka surat 43, tengok tak? Bukan 45, 43. Okey, 43 boleh? Okey, insya-Allah. Muka surat 43. Bismillah dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Awak tak ada ke? 40. Tak sama. Kat sini buku kulit tak sama. Kulit ni lah. Tak, yang dia Ustazah beli yang tu kan, kat tanduk tu ni. Hak ni beli lain lah. Lepas beli hak bawah. Ini baru beli Oh, okey, tak apa. Yang mana ada lah. Ada tapi tak mungkin muka surat tak sama. Mungkin semua muka surat tak sama. Ada. Tapi muka surat tak sama. Okey, lagi sekali. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Lagi? Wa innama yanzuru ila qulubikum. Okey, ini hadis ni Allah kata apa? Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Saya sama dengan ustazah ya, Kak Pah Mami Pah kata sama ya. Kelak istiqamah pun 3 petang esok. Ustazah dia lupa dia berjalan. Dia ingat kelas malam, dia lupa. Dia kata pukul 3. Apa cik nak pergi pukul berapa KL? Tak apa, nanti kita ijaz lain lah. Kita ijaz dia ambil ujung. Nanti kita tengok lain. Jadual penuh sangat sampai nak tengok cucu pun tak ada. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilai ia akan segala rupa kamu dan segala badan kamu. Sana kalau tengok hadis ni macam Allah tak tengok langsung. Kan? Tengok faham dah, kena mengaji ni, dah baca sendiri. Sesungguhnya Allah bahawasanya malam kelas Khadijah. Okey, malam tak apa, Ustazah ijazah malam. Petang tu Ustazah lupa. Bahawasanya Allah tidak menilai ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu. Allah tilik itu bukanlah tilik. Allah tak tengok, dalam hadis dia kata Allah tak tengok badan dan rupa dan badan. Rupa dan badan. Dan hanya saja menilai ia akan segala jantung kamu. Dia kata jantung lah, qulubikum tu hati lah. Jadi kena faham. Bukan kata tak tengok langsung. Sebab yang di luar ni, kalau kita faham hadis ni macam Allah tak tengok lah di luar tu. Allah tengok hati je. Allah tengok hati je, di luar Allah tak tengok. Tapi kena faham ni cerita dia ni. Cerita hadis ni maknanya Allah bukan hanya menilik zahir saja semata-mata, tetapi Allah akan menilik zahir sekiranya hati tu elok. Faham tak? Yang zahir ni, yang kita zahir ni, kita baik dengan orang, kita salam orang, hati cerita lain. Kita tolong orang, bukan Allah tak tengok langsung. Allah tengok. Kalau dengan syarat hak dalam elok, baru hak di luar tu Allah tengok. Yang di luar tu adalah syariat zahir. Ya, syariat zahir. Tu dia kata apa tu? Kak Sabarah kata buku Qadir bin Abdul Muttalib, buku biru, ayat tu pada muka surat 55. Cuba tengok 55. Ada dah? Okey. Jadi maknanya Allah akan tilik hati tu, Allah akan tilik hati kalau Allah akan tilik zahir kalau hati elok. Kalau rupa hati tu elok. Kita jangan kata kita tak tengok luar, tengok dalam. Tu duk kali-kali nak luar tu tak kali. Elok juga lah. Kan? Kalau nampak elok ke, nampak bagus ke, perhati tak? Perhati kan, tak mau perhati langsung. Lumrah kan? Kita pun suka kepada luaran juga, betul tak? Hak hati kita tak boleh tengok. Kita ada lendiak je, mata lendiak. Kita tengok kat luar je, dalam tak boleh tembus. Ada orang kata, alah, baik jahat mulut itu, hati baik. Dia tilik terus ke dalam hati. Hak luar dia tak tengok. Tak boleh, kita tengok dia luar pun. Kita tak mahu kalau hak luar pun jahat. Kalau luar jahat, kita dah gambar dah hak dalam pun jahat. Tapi kita macam ni lah. Sebabnya di luar tu adalah benda hak keluar daripada dalam. Benda hak keluar daripada dalam tu, hak di luar tu. Itulah dia kata sini, mengerjakan mereka itu akan ibadah lagi yang sangat mengetahui ia
akan yang tersembunyi di dalam dada. Jadi Allah dia tahu apa yang sembunyi dalam hati kita. Contohnya kita hari ni kan, semua main mengaji, memang main mengaji semualah. Dan alhamdulillah lah kita semua memang main mengaji selalu dah setiap minggu. Jadi insya-Allah macam mana kita main mengaji istiqamah macam itulah hati kita ni memang suka pada pengajian. Ada setengah orang dia main mengaji bukan dia nak main mengaji. Dia main mengaji sebab dia nak check tengok siapa mengajar, betul tak betul, hebat tak mana. Jadi itu yang jadi masalah tu. Tapi kalau dia tu memang main mengaji, dah kita pun dah tahu dah, semua kawan-kawan kita, semua geng-geng kita, semua orang memang nak mengaji. Apa yang di dalam tu eloklah yang di luar tu. Cuma di sini disebut, dia tak kata pun sampai dekat sini dia tak sebut lagi kitab apa. Kitab tasawuf ke, kitab akidah ke, kitab fiqh ke, dia tak sebut. Kalau kita nak cam jenis kitab, dia cuma sebut pasal tu je. Dia kata apa? Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia, yakni Allah, akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah lagi yang sangat yang mengetahui ia, yakni Allah tu akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat, dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dalam hati dan lainnya pada hari kiamat. Lepas tu baru dia kata dan selawat dan salam ke atas keduanya bagi Nabi. Baru dia sebut yang tu. Jadi nak tahu kitab yang kita duduk tengah belajar tu kitab apa? Kita tengok. Tak sad dia cerita apa tu? Dia cerita hati. Kalau dia cerita hati makna kitab apa? Kitab tasawuf lah. Kitab tasawuf lah. Memang betul lah kitab ni kitab tasawuf. Kita memang hari ni nak mengaji tasawuf. Jangan nak mengaji tasawuf dia buka kitab solat pula. Yang lain tu solat tu fiqh. Kemudian dia kata pula selawat dan salam ke atas keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan sekalian alam kerana rahmat, yang sabdanya bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilai ia kepada rupa kamu. Ni mai balik hadis Nabi tadi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa abasharikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Ni Nabi yang kata, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak menilai ia kepada rupa kamu. Tak apalah rupa elok tak elok ke, orang kaya ke, keturunan elok tak elok ke, kerana orang hebat ke tak hebat ke. Yang pentingnya hati kita baik, hati kita ni juruhilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat kerana Allah. Sebab itulah ulama ambil hadis innamal a'malu binniyat sebagai satu hadis yang meletakkan setiap ibadah itu, Imam Syafi'i kata adalah syarat sah ibadah adalah pada niat. Contohnya solat kena niat, puasa kena niat, ibadah haji, umrah semua kena niat. Kalau tak niat tak sah ibadat. Okey. Dan selawat dan salam kat atas Nabi. Dah cukup dah tadi 4 syarat tadi dah buat kitab. Basmalah ada, syahadah ada, selawat dan salam ada. Cuma yang tak ada dua kali masyahadah. Okey. Dan kita ni selawat kepada Nabi Muhammad SAW ni kerana kita memohon supaya Allah merahmati Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita kena selawat setiap hari. Sekurang-kurangnya betul ke 1000 tu? 2-3 hari 1000 lepas tu hilang. Lepas tu main balik, teringat, selawat balik. Itulah nama pun manusia. Lama-lama duk buat dah 1000 hilang pindah 1000 tu. Memang tinggal 100 je. Jadilah 100 pun 100 lah. Sekurang-kurangnya 100 lah sehari. Kalau 1000 tu bolehlah jadi keamalan lah. Jangan tak selawat langsung. Dan atas sekalian keluarga dan sahabatnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi diri mereka itu akan diri dan perangai yang baik dan sifat kepujian. Okey. Sekejap ya.
sifat kepujian ya. Okay, insyaAllah. Alright, kita terus lagi. Amma ba'du. Maka ini sebuah kitab kecil yang permulaan ilmu tasawuf. Disebut juga kat sini. Ilmu tasawuf, hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baharu belajar. Dan hamba namakan ia sebagai nama kitab sebagai penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkannya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Dan hamba tersebut di dalamnya akan 1 pendahuluan dan 3 kitab. Dan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan memberi manfaat ia dengan kitab ini, hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Dan bahawasanya menjadikan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, kerana bahawasanya ia sangat kuasa akan tiap-tiap satu. Jadi maknanya ini kata daripada yang menghimpun kitab ini, Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Madini. Sebenarnya kitab Abdul Qadir ni semua kitab Abdul Qadir. Cuma dia punya terjemahan-terjemahan tu lah yang jadi berbeza-beza muka surat tadi tu. Okey. Jadi dapatlah kitab ni adalah kitab tasawuf. Selesai dah lah tu pendahuluan tu rasanya. Okey. Ustazah rasa kalau sampai kat sini kita masuk Ustaz lah pasal puasa, nanti kita masuk pendahuluan. Kita nak lagi panjang. Kak Midah kita habislah kat sini, kita masuk pendahuluan pada bulan depan. Dan kita ada lagi 20 minit kita masuk kitab puasa. Sebab seminggu-seminggu rasanya cepat juga ni, seminggu ni kan. Takut tak sempat nak cover. Okey, nanti kita masuk bahagian pendahuluan ya. Kita masuk bahagian pendahuluan. Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustazah nak baca kitab Minhajul, kitab fiqh manhaji berkenaan dengan puasa. Alhamdulillah, semoga kita disampaikan umur dalam keberkatan sehingga bulan Ramadan sampai hujung bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan bertemu dengan satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang memberi umur keberkatan kepada orang-orang beriman. Dan mereka orang-orang beriman ni menanti-nanti Ramadan. Kita sekarang ni kena mula dah tazkirah Ramadan kerana kita nak bagi naikkan rasa seronok, cinta, bahagia nak bertemu dengan Ramadan. Kalau kita tak, kita lupa sebab selama 11 bulan kita dah lupa Ramadan. Sebab Ramadan dulu tu, tahun lepas tu. Jadi kita nak jumpa lagi dengan Ramadan. Kalau kita tak bina bibit rasa cinta Ramadan tu kita jumpa dalam keadaan biasa saja. Bila biasa saja tu sangat malanglah kepada orang-orang beriman ni. Orang beriman kena rasa seronok, kena menanti-nanti, kena termimpi-mimpi, kena terigau-igau dengan Ramadan, insya-Allah ya. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Fiqh Manhaj ni, banyak lagi kitab-kitab yang Ustazah nak tengok nanti kalau berkenaan dengan puasa. Bukan satu kitab je, cuma hari ni Ustazah ambil kitab ni saja, berkenaan dengan hukum hakam puasa, faedah dan rahsia puasa. Okey. Jadi alhamdulillah, kita tengok maksud puasa dari sudut bahasa dulu. Okey, daripada sudut bahasa, puasa ni adalah artinya menahan sesuatu daripada sesuatu. Menahan sesuatu sama ada kata-kata ataupun makanan. Kata-kata ataupun makanan. Puasa maknanya menahan diri daripada sesuatu, sama dalam sesuatu tu maksud dia perkataan ataupun makanan, kata-kata. Bila masuk bulan puasa, kita kena tahan diri dari banyak berkata-kata. Even benda yang baik pun kita kena tahan diri. Benda yang baik ni kita boleh cakap benda yang baik. Kalau tak perlu jangan cakap. Sebab bila kita bercakap, kita akan banyak salah. Lagi cakap, lagi banyak salah. Lagi cakap, lagi banyak salah. Itu panggil manusia. Lagi dia cakap, lagi salah. Bukan dia cakap lagi betul. Cuma kalau macam guru yang nak mengajar, dia kena bercakap. Tak bercakap, tiba-tiba main buat pula bahasa isyarat pula. Tak boleh nak bercakap kan. Sudahnya balik saja. Tapi kami ni pun yang bercakap ni pun banyak salah juga. Kami banyak salah juga.
Jadi sebab tu bila kita habis je pengajian, kita akan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta doa, minta keampunan kepada Allah dengan apa yang kita kata tadi. Sebab semua orang akan salah. Lagi banyak cakap, lagi banyak salah. Dan yang paling banyak salah adalah orang yang paling banyak bercakap. Dalam 1 jam ni, siapa yang paling banyak cakap di sini nak tanya? Mestilah saya masuk dalam masjid tu pun saya dah langkah dah, saya dah tahu dah saya akan banyak salah dalam ni. Sebab kalau cakap tak akan betul semua. Mesti ada salah. Jadi kalau nak cakap salah memang salah lah, tu kata dia. Cuma kita ni minta Allah lindung lah lidah-lidah buru-buru ni supaya dia cakap benda yang betul-betul sajalah. Jangan cakap benda yang salah. Bila puasa kena tahan. Puasa kena tahan. Dalam maksud bahasa puasa ni dia tahan diri daripada dia kata dan dia makan. Yang tu di mulut tu. Sebab tu Nabi kata, Nabi kata aku akan jamin orang yang boleh jaga 2 benda ni dan dia pasti masuk syurga. Apa dia? Dia boleh jaga satu yang ada di antara hidung dan dagu, antara dia kata misai dan janggut. Misai dan janggut dan pusat dan lutut. Farash. Jadi maknanya yang kata di antara misai dengan janggut ni adalah mulut, termasuklah makan, termasuklah cakap. Kalau dia boleh cakap, kalau dia boleh kata-kata. Jadi siapa yang jenis pendiam tu sebenarnya dia memang Allah kurniakan dia nikmat besar kalau dia diam. Dia jenis tak suka cakap. Jangan kita susah hati kan anak kita diam. Anak kita pendiam, dia susah hati. Hak mana yang pendiam ni? Adik dia tunjuk. Dia diam bagus. Tapi janganlah diam. Kalau kena bercakap, kena bercakap lah. Kalau jadi ustazah, kena bercakap lah kan. Tapi dia jenis diam. Dia tak banyak cakap. Sini siapa pendiam? Dia mengaku lah dia memang pendiam. Dia susah nak cakap. Boleh angkat tangan tak saya tengok orang pendiam kat sini? Banyak cakap tak? Diam juga. Diam. Pendiam juga. Pendiam. Orang pendiam dia tahu dia pendiam. Memang dia berat mulut tu. Dia tak boleh nak keluar cakap. Ada lagi pendiam? Ada lagi yang pendiam? Popek. Popek lah pula kan? Okey, apa dia? Tak jumpa guru diam. Kalau jumpa guru, ada setengah orang dia tak ada kawan, dia tak main mengaji tau. Pasal dia nak kena ada geng. Tak boleh macam tu. Kita benda tu kena main. Dia jangan seorang berhenti habis semua pakat berhenti. Dia hangkut geng. Tak betul tu, niat awal pun dah tak betul dah. Biarlah kawan keluar, kita jangan keluar. Sebab aku nak kekal dalam pengajian, sebab aku nak keluar. Hang keluar, hang ada masalah hang. Aku tak ada masalah apa, tak salah keluar. Pasal aku nak keluar semua. Jadi maknanya pendiam tu satu kurniaan pada Allah SWT yang sangat bagusnya. Biar dia pendiam, tak apa dia pendiam, dia tak banyak cakap. Cakap memang salah. Setiap yang cakap, kalau kita banyak bercakap, kita banyak salah. Kalau banyak salah, banyak dosa. Kalau banyak dosa, tempatnya di neraka. So lepas ni jangan cakap banyak. Dan dalilnya dalam firman Allah SWT yang menceritakan tentang Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah. Kerana Allah ya. Nabi Maryam kata aku nak berpuasa kerana Allah. Dia menahan dirinya. Puasa di sini bermaksud menahan diri dan berdiam diri dari bercakap. Boleh tak sehari kita puasa? Tak bercakap. Dah jadi haram pula tak bercakap kan. Dia kalau berkeling dengan lelaki dia tak bercakap. Dia boleh bisu sehari boleh. Bisu sehari. Orang perempuan nak tahu kalau dia sengap tu makna dia tak puas hati. Tak ada apa. Tak ada apa tu mana ada apa? Lapar tak? Tak lapar. Tak mau ada apa? Tak mau. Sekejap dia bawa balik makanan orang tak beli kat kita kan. Dia menyumpah pula. Aduh tak beli apa pula, lapar sanggup. Dah tadi orang tanya kan. Dia kata tak mau kan. Bila orang perempuan. Itu dia lah. Jadi maknanya Maryam tu dia diam, dia tak bercakap, tu maksud dia puasa ya. Puasa daripada sudut syarak adalah menahan diri. Okey, menahan diri
daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Oh, tadi tahan diri daripada berkata-kata. Kalau dalam maksud bahasa. Kalau maksud syarak ni, tahan diri dari perkara-perkara membatalkan puasa. Inilah poinnya. Kena belajar apa dia perkara yang membatalkan puasa tersebut. Kalau tidak, kita puasa batal. Kalau puasa dia lebih luas, bukan saja tak bercakap. Bercakap tak batal puasa. Tak bercakap tak batal puasa. Kecuali bercakap, tu pun ada khilaf lah. Bercakap benda-benda yang mengumpat. Tapi kalau ulama, ada setengah ulama tasawuf, kalau mengumpat tu kan batal puasa dah. Bukan batal puasa, tak dapat pahala puasa. Puasa tak batal. Kena beza syariat zahir, syariat batin. Syariat zahir, syariat batin. Syariat zahir tu still tak apa lagi. Kalau bercakap, kalau kita mengumpat orang dalam bulan Ramadan, kita berdosa. Tapi puasa tu sah. Puasa tu sah. Tapi kalau ulama tasawuf kata pahala tak dapat langsung. Memang tak dapat pun. Dia cuma puasa dia tu sah je lah, cuma tak dapat pahala. Puasa tu tak mengubah diri dia. Sama macam orang pergi umrah, pergi haji, buat ibadah haji, buat ibadah umrah. Tapi dalam pada buat ibadah haji, buat ibadah umrah tu melakukan dosa, mengumpat, memaki hamun. Baru-baru ni jadi kes juga. Hotel kan, banyak hotel-hotel di Mekah yang naikkan harga sampai orang jemaah tak boleh masuk. Mereka boleh cancel semua. Tempat yang dah booking tu keluar daripada hotel. Jadi pakat lawan jalan lah, pakat lagi hujan tu. Memang sebiji-sebiji hujan. Lepas tu dia tunggu ramah pakcik ni. Pakcik dia buat apa pakcik? Angkut barang. Dia duk angkat dia duk angkat tolak beg dia kan. Angkut barang lah, pindah randa. Depa tak tahu masuk hotel mana. Hujan. Lah ni buat umrah memang mahal lah. Katanya harga lantai dia 8,000 ke atas. Tak ada dah bawah-bawah dah 5,000, 6,000 tak ada dah. Semua 8,000 ke atas. Kalau nak duduk Safwa tu memang atas pada 11,000. Hotel Safwa. Bukan bilik berdua tu, bilik bertiga, berempat, berlima tu. Memang dah mahal ya. Jadi ujian lah yang tu ya. Jadi sama jugalah. Kalau kita pergi sana, kita buat ibadah, sambil kita buat ibadah, mulut kita duk kelak, duk maki, duk marah. Satu je, redha qadar Allah tu, kalau yakin yang tu kan, redha qadar Allah, Allah dah tulis, sabar kita diam. Yang tu je. Kita sabar, kita diam. Semua orang Allah nak uji, dia pun uji. Dia akan pilih orang mana yang dia nak uji. Okey, menahan diri daripada perkara-perkara membatalkan puasa mula daripada terbit fajar. Terbit daripada fajar sehingga terbenam matahari disertakan dengan niat. Dia letak niat juga. Dia letak niat juga. Itu makna puasa. Itu baru makna puasa. Tapi kalau kata saya lupa niat, tak ada. Kalau dia kata Allah terlupa niat semalam, sebab dia kata maksud puasa tu menahan diri daripada makan, daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari berserta niat. Tapi terlupa nak niat. Kalau terlupa nak niat apa jadi? Tak ada lah puasa. Tapi wajib menahan diri. Sebab tu bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan puasa. Dia tak boleh buka puasa, dia kena tahan diri juga. Cuma dia kena qada puasa tu. Dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak, semua benda-benda yang membatalkan puasa dia kena tahan. Sampai dia buka puasa baru dia boleh makan. Tapi puasa tu tak dikira masuk dalam buku. Dia kena qada puasa. Dia kena qada puasa. Tu masuk puasa. Faham dah masuk puasa? Senang. Jadi sekarang ni, benda yang kita kena perlu tahu dalam puasa adalah niat dan perkara-perkara membatalkan puasa. Itu saja rukun dia. Apa dia rukun puasa? Dua tu saja. Pertama niat, kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi semua ibadah ada rukun. Semua ibadah ada rukun. Semua ibadah ada rukun. Jadi kena jaga rukun. Apa rukun puasa? Dua saja, iaitu niat dan menahan diri daripada perkara-perkara membatalkan puasa. Dah boleh puasa lah tu. Dah tahu dah rukun puasa. Dulu kan mula-mula kita mengaji puasa, tanya rukun pakat lawan. Hang tengok aku, tengok hang, aku tengok hang. Oi, berapa tahun kita mengaji buat puasa? Banyak tahun dah. Banyak tahun dah. Banyak tahun dah kita start di sini lah kan.
Alhamdulillah, ni semua ulangan saja. Sebab memang kena mengulang. Ilmu kena mengulang. Okey. Lepas tu dia cerita di sini sejarah pensyariatan puasa. So niat dan perkara-perkara batalkan puasa itu adalah 2 rukun puasa. 2 rukun puasa. Kena jagalah tu. 2 rukun puasa tu kena belajar. Kalau tak belajar, boleh tak? Kalau tak belajar, hukumnya puasa tu tak sah. Kena belajar. 2 benda yang kita kena belajar. Lepas ni ulang kaji. Sebab semua dah kaji dah ni. Semua dah kaji dah. Ulang kaji, iaitu niat satu. Yang keduanya perkara-perkara batal puasa. Yang paling banyak apa dia? Perkara-perkara batal puasa lah yang paling banyak. Tu pun tak banyak mana pun. Tak banyak sangat pun. Kalau kita dah boleh faham dah, tak ada banyak apa. Cuma yang niat pun senang saja. Niat lintas je. Senang saja. Jadi tak ada soalan dah nanti. Bila kita dah faham, kita tak ada soalan. Sebab bila kita mengajar fiqh, maknanya faham. Bila kita faham, tak ada soalan. Yang duk tanya soalan pasal apa? Tak faham. Kalau dia faham, dia tak ada soalan dah. Itu maknanya mengaji fiqh. Okey. Sejarah puasa. Puasa Ramadan ni difardukan pada bulan Syaban tahun ke-2 Hijrah. Ada lagi tu. Okey, bulan puasa Ramadan. Puasa Ramadan difardukan pada bulan Syaban tahun ke-2 Hijrah. Sebelum itu puasa telah pun diketahui oleh umat-umat sebelumnya dan juga ahli kitab yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu dah ada dah. Cuma syariat puasa Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad ni pada tahun ke-2 Hijrah bulan Syaban. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ni semua orang kata lah kan. Semua famous jadi ni. Okey, terus baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hanya Allah sahaja berkata kata Allah semuanya benar-benar. Wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah sebut wahai orang-orang beriman tu maknanya ada satu mesej yang sangat penting dan berat. Hanya khusus beriman saja. Tak beriman tak boleh buat. Bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu tu, kalau kita boleh puasa, kita boleh jaga tadi tu perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang maksud puasa tadi, maka kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Kalau dia tak boleh puasa, dia tak termasuk dengan golongan orang beriman. Ni yang fardu puasa, yang sunat tu cerita lain lah. Ni yang cerita fardu ni 30 hari puasa. Mana yang tak ganti-ganti cepat sebab ada lagi 20 berapa hari? 23 pun. 23 hari lagi yang siapa yang tak puasa, puasa cepat. Sebab nak kena bayar fidyah semua tu. Fidyah tu wajib tu. Fidyah tu wajib kena bayar. Siapa yang belum bayar, pergi cari orang miskin. Pergi cari orang miskin, bagi fidyah, bagi berat. Okey? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Mula dah Allah main dah. Allah bagi tahu mesej. Wahai orang-orang beriman, yang dah beriman, yang telah beriman kamu, amanu, yang telah beriman, yang kamu dah beriman, maka kamu ni diwajibkan puasa. Orang dulu puasa juga, tapi tak wajib. Hak ni wajib. Kamu semua wajib ke atas kamu, orang-orang yang terdahulu daripada kamu, macam orang dulu juga, supaya kamu bertakwa. Paling penting sekali, hak yang last sekali, takwa. Sebab orang bertakwa ni, dia dah disediakan tempatnya di syurga. Allah dah siap, Allah dah hampang, Allah dah hias dah syurga tu untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang beriman, yang buat perintah Allah, yakni puasa. Dapat puasa sebulan bulan Ramadan dengan berilmu, dengan beriman, Masya Allah, seronok sungguh. Sampai ke yang last kali Ramadan tu, dia dapat title takwa tu. Allahuakbar. Seronok sungguh. Seronok tak? Seronok noh. Kita nak buat balik, nak refresh balik amalan puasa ni, kefarduan puasa, bukan kefarduan puasa ni ke atas kita, agar kita jadi orang yang bertakwa. Nak takwa ni bukan senang.
Nak takwa bukan senang. Sebab bertakwa ni dia benar-benar takwa. Benar-benar takwa ni bukan senang. Dia akan ikut perintah Allah dan dia tinggal apa yang Allah larang. Jadi nak jadi takwa tu ada latihan dia puasa sebulan. Kalau orang nak maraton, nak masuk pertandingan lomba lari, sebelum nak lomba lari kan dia memang pergi terus berlari lah. Oh, berapa bulan tu berlatih dari Padang, berlari pagi, berlari petang, punya exercise, punya apa orang kata latihan lah. Nak main ke apa ke, sampai fit lah badan tu, sampai betul-betul dah sesuai dah. Tiba hari pertandingan tu, lari dengan segala persiapan dia, last sekali dia menang. Seronok tak? Seronok lah macam kita lah. Kita nak masuk Ramadan, jangan lupa, bukan selain pada tumpuan Ramadan, tumpuan hak lah tu yang takwa tu. Hak tu yang sebenarnya kita nak cari tu. Yang tu yang kita nak pergi tu. Jadi sebelum nak pergi di sana, sebulan Allah bagi latihan. Gagal tak gagal. Daripada pagi sampai ke malam tu ada duk cakap benda pelik-pelik dah. Kedai orang dah. Pergi beli kuih-kuih dekat pasar Ramadan, dah malas masak, pergi beli. Allah rakyam. Allah, masak pun tak sedap. Mulut dah dia. Tahu dah hak dia beli semua rezeki yang dia dah Allah tetapkan. Memang dia nak kena pergi beli kat makcik tu, memang makcik tu masak tak sedap. Hak masak sedap tu habis dah. Jadi dia terpaksa pergi beli kat situ, bukan terpaksa, takdir dia beli kat situ, buat balik makan sengak. Kalau sedap puji, kalau tak sedap diam. Esok suruh beli dah. Ambon nak menego ni kata lah, tak pandai puasa tu. Dia punya anak tak kerti nak masak sampai tak mana, dia minta tak sedap. Ya Allah ya Tuhan, aku masak sendiri pun sedap, tak sangka orang tak masak. Pergi beli kan. Jadi kan nak tengok latihan tu. Nak tengok latihan kita tu. Kita pergi beli tu, buat balik mulut kita lagu mana. Sengak kan ni. Tiap tahun tak pernah berjaya. Tahun ni kokok dah boleh takwa tu kan. Awak tak habang datang kat Argentina. Tak pakai jam ni. Dia tunggu dia dah. Faham dah? Benar ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tak apa. InsyaAllah kita akan buat juga ya, setengah-setengah ya. Sebentar nak masuk bagi mai dia punya apa kata, aura-aura Ramadan tu kan. Masya Allah. Entah hidup entah mati bulan Ramadan ni kan. Tapi kita niat siap-siap. Pasal niat siap-siap, aku tahu ni aku nak puasa sungguh-sungguh, mulut aku nak jaga. Ni kita masuk lagi hal lain-lain ni. Yang apa ni, ibadah-ibadah sunat nak bangkit malam kan. Lepas tu nak orang kata apa, tarawih. Nak tarawih, nak baca Quran, nak apa semua. Niat siap-siap. Kalau mati kan, jalan. Ibadah tu jalan. Jangan risau. Mati tetap mati kan. Allah kita pun tak tahu bila nak mati. Tapi kita usaha. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkati umur kita, semoga Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat, dalam keadaan keberkatan, dalam keadaan rahmat, dan semoga kita terus istiqamah dengan amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah. Dan kita mohon pada Allah, ya Allah, pilih kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Pilih kami di antara orang-orang yang dapat melakukan ibadah puasa dan amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan yang terbaik, ya Allah. Kami memerlukan perlindungan daripadamu, kami perlukan bimbingan daripadamu, kami memerlukan tunjuk ajar daripadamu, ya Allah. Bukalah pintu rahmat dan taufik hidayah kepada kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah ya, mudah-mudahan kita berhenti kat mana tadi kan? Yang puasa. Yang puasa tadi Sat-Sat, kadang-kadang lupa ni. Okey, muka surat 389 Kak Mida. Kalau buku saya dah, buku puasa saya ni muka surat 389. Apa ni, dalil puasa surah Baqarah 183. Okey, insya-Allah. Okey, takat tu saja nah. Okey, kita dah baca doa tadi kan? Dah lagi, tak sempat baca doa lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye bye semua, jumpa lagi. Alhamdulillah.